Okay, Assalamualaikum semua. Okay, kali ni cikgu akan terangkan tajuk pecahan tetapi lebih detail, lebih spesifik bagi operasi tambah. Okay, tambah yang melibatkan pecahan. Okay, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, okay, murid-murid perlu mengetahui beberapa perkara asas yang melibatkan pecahan. Okey, pecahan ni kita dah pelajari dari awal tahun 2, tahun 3. Okey, mungkin ada yang dah lupa. Okey, yang pertama, apa itu pengangka dan penyebut? Okey, ada yang ingat? Apa itu pengangka? Apa itu penyebut? Okey, seterusnya, ada berapa jenis pecahan? Okey, kalau kita ingat, kalau awak masih ingat, kita mempelajari beberapa jenis pecahan. Okay, dan pecahan-pecahan tu ada nama-nama dia. Okay, terutamanya kalau murid tahun 6, dia dah belajar semua jenis pecahan, sepatutnya dah tahu. Okay, dan yang terakhir, apa itu pecahan setara? Okay, 3 persoalan utama akan saya jelaskan. Okay, penyebut pengangka. Kalau kita tengok, saya sediakan gambar pizza. Okay, gambar pizza. Okay, nampak satu slice yang saya dah letak anak panah tu. Okey, satu saya nak makan. Okey, saya akan makan satu daripada semua. Semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, saya akan makan 1/8. Saya akan makan berapa? 1/8. Okey, yang mana pengangka, yang mana penyebut? Pengangka yang berada di atas. Pengangka yang berada di atas. Manakala penyebut yang berada di bawah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil numerator dan denominator. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis pecahan. Okey, pecahan ada 3 jenis yang awak kena tahu. Yang pertama ialah pecahan wajar. Pecahan wajar. Dia paling normal. Atas nombor yang kecil, bawah nombor yang lebih besar. Pengangka dia kecil, penyebut dia lebih besar. Macam contoh yang saya berikan, 1/4. Ini dipanggil pecahan wajar. Okey, kalau ada pecahan wajar, mestilah ada pecahan yang tak wajar, yang tak normal. Okay, biasa dalam kelas saya bagi tahu pecahan wajar ni kepala kecil, badan besar. Okey, macam kita lah, kepala kita kecil je daripada badan. Okey, tapi kalau pecahan tak wajar, kepala dia besar, badan dia kecil. Nombor di atasnya lebih besar daripada nombor di bawah. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Sebab itu dia tak wajar. Okey. Dan yang ketiga ialah nombor bercampur. Okey, pecahan tak wajar dan nombor bercampur ni sebenarnya dia berhubung kait. Okey, dia berhubung kait. Daripada pecahan tak wajar boleh ditukar menjadi nombor bercampur. Daripada nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tak wajar. Dia berhubung kait dan ada kaedah untuk menukarnya. Okey, nombor bercampur di sini kita tengok, saya bagi contoh 1/3/4. Dipanggil nombor bercampur sebab dia ada nombor bulat. Satu yang berdiri kat sebelah dia tu dipanggil nombor bulat. Dan dia ada pecahan wajar. Okay, jadi kat sini ada 1/3/4. Okey, dan seterusnya pecahan setara. Okey, pecahan setara ni dia sama nilai. Okey, saya cerita tentang pizza. Kalau awak tengok, saya sediakan satu gambar rajah di sini. Ada gambar pizza. Okey. Okey, Aina ni sang tamak. Dia seorang yang tamak. Dia nak makan banyak. Okey, kalau kita tengok pizza Aina ni, dia potong 2 je. Besar pizza dia ni. Okey, dia tamak. Dia makan semua ni. 1/2 daripada pizza ni, dia makan. Tanpa potong-potong. Okey. Kemudian dia tengok yang tengah-tengah, Maria pula. Maria ni pizza dia potong kepada 4. Jadi,
Dia dapat yang kecil lah sikit daripada Aina. Aina tadi tamak. Okey, Maria makan 2 daripada 4. Okey, yang ketiga pula nama Lela ni. Dia ni sopan santun orangnya. Okey, dia tak boleh nak makan besar-besar macam Aina. Macam Maria pun dia tak boleh juga besar. Jadi dia kena potong lagi kecil. Jadi Lela ni dia potong pizza dia kepada 8 bahagian. Tapi dia makan 4. Okay, kalau awak tengok Aina makan 1/2, Maria makan 2/4, Lela makan 4/8. Secara gambaran yang awak nampak di sini, sama tak jumlah pizza yang mereka makan? Sama banyak tak? Okay, daripada gambar kita boleh nampak pizza yang dimakan oleh Aina, Maria dan Lela sama banyak. Okey, pizza yang dia makan ni sebenarnya sama banyak je. Cuma yang membezakannya, Aina dia potong besar, 1/2. Maria dia potong kepada 4 bahagian, dia makan 2. Lela pula dia potong kepada 8 bahagian, dia makan 4. Okey, di sebelah ni saya sediakan rajah yang menunjukkan hubung kait antara 1/2, 2/4, 3/6 dan 4/8. Okey, nilai dia sama. Dia tetap menjadi separuh, setengah. Walaupun dia berbeza kat bawah ni. Okey, ni cara nak menukar dia. Cara nak menukar pecahan setara. Sepatutnya awak dah mahir. Dah tahu apa itu pecahan setara. Ini cuma kita ulang kaji. Okey, kita akan belajar menambah pecahan. Okey, saya mula dengan contoh yang pertama. 1/5 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Okey, macam mana saya boleh dapat jawapan 3/5? Kita tengok. 1/5 tambah 2/5, kalau awak perhatikan saya dah buat anak panah di bawah tu. Perhatikan penyebut. Penyebut ni yang berada di bawah. Sama ataupun tidak. Penyebut yang di bawah ni sama ataupun tidak. Kalau kita tengok contoh soalan ni, penyebut ni ialah 5. Yang sebelah kanan pun 5. Jadi penyebut dia sama. Bila penyebut sama, kita boleh terus menambah. Jadi bila dah sama, 5 dah dengan 5, bolehlah kita tambah. Tapi jangan lupa, yang kita nak tambah cuma yang berada di atas. Okey, yang berada di atas saja yang tambah. Penyebut tak berubah. Jadi dalam soalan yang pertama, 1 tambah 2 ialah 3. Jadi jawapan dia 3/5. Okey, awak boleh cuba untuk jawab 2 soalan ni. Saya rasa kelip mata je dah boleh jawab, dah dapat jawapan dia. 1/10 tambah 5/10. Adakah penyebut dia sama? Ya, penyebut dia sama. Bila penyebut sama, kita boleh terus tambah. Okey, catatkan pada kertas atau pada mana-mana buku, conteng ataupun nota awak. Apa jawapan dia? Di hujung slide ni nanti, saya akan berikan jawapan. Okey, begitu juga dengan soalan kedua. 3/7 tambah 2/7. Apa jawapan dia? Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, masih lagi operasi tambah. Okey, kalau kita tengok pada contoh yang kedua, 1/3 tambah 2/9. Sama tak dengan soalan tadi? Okey, sama tak? Kalau kita tengok tak sama sebab soalan tadi penyebut dia sama. Soalan yang kedua ni penyebut dia tidak sama. Yang di sebelah kiri penyebut dia 3, yang di sebelah kanan penyebut dia 9. Okey, bila penyebut tidak sama, kita perlu menyamakan penyebut terlebih dahulu. Tapi macam mana kita nak samakan penyebut ni? Kita nak guna kaedah apa? Nak guna operasi apa supaya dia sama? Penyebut 3 dan 9. Okey, nak samakan penyebut, kita guna operasi darab. Okey, dalam contoh soalan ini, yang lebih kecil ialah 3. Macam mana 3 nak jadi 9? So, kita tengok dalam sifir 3,
3 didarab dengan apa dia akan dapat 9? Okey, kalau tengok pada sifir, 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi, mesti didarab dengan 3. Bawah darab 3, atas pun darab 3. Okey, setelah didarab dengan 3, awak akan dapat 3/9 tambah 2/9. Okey, penyebut dah sama. Okey, lagi sekali bila penyebut sama, barulah kita boleh jalankan operasi tambah. Okey, jadi yang berubahnya hanyalah yang di atas. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jawapan dia ialah 5/9. Okey, saya juga sediakan 2 soalan untuk awak cuba. Yang pertama 1/2 tambah 1/8. Dan soalan yang kedua 3/10 tambah 2/5. Dua-dua ni penyebut tak sama. Awak kena fikir macam mana nak samakan penyebut, yang mana yang perlu awak darab dan awak nak darab tu dengan sifir berapa. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, saya tulis dekat sini. Kes istimewa. Kita tengok apa yang istimewa untuk kes ini. Okey, 1/2 tambah 2/5. Kalau awak tengok nombornya tak sama, penyebut tak sama. Okey, dah tahu dah tadi. Kalau penyebut tak sama, tak boleh tambah. Kena samakan penyebut. Okey, yang kecilnya ialah nombor 2. 2 nak jadi 5. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Kat mana 5 tu? Ada ke 2 ada darab apa-apa dapat 5? Kalau awak tengok sifir 2 ataupun memang awak dah hafal sifir 2, tak ada. 2 tak ada darab apa-apa darab 5. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, kita akan darab dia secara silang. Okey, maksudnya kita tukar pasangan dia. Tukar partner dia. Okey, kalau yang 2 tadi kita darab dengan 5. 5 pula kita darab dengan 2. Dia silang, dia bersilang. Okey, jadi 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Tambah 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. Jadi penyebutnya pun dah sama. Okey, bila penyebut sama baru boleh tambah. 5 tambah 4, 9/10. Okey, selesai kes istimewa kita. Kita tengok beberapa contoh soalan dekat sini. Okey, 1/2 tambah 1/3. Okey, dalam sifir 2 ada tak 2 nak jadi 3? Ada ke tak ada? Kena fikir. Okey, kemudian 1/4 tambah 2/3. Okey, dalam sifir 3, ada ke darab apa-apa nombor dapat 4? Ada atau tak ada? Itu yang awak kena fikir. Kalau tak ada, apa yang awak nak kena buat? Okey, dan seterusnya kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat tadi kalau awak ingat, tadi saya terangkan ada 3 jenis pecahan. Pecahan wajar, pecahan tak wajar dan yang ketiga ialah nombor bercampur. Okey, kalau ikutkan banyak lagi contoh-contoh soalan yang saya boleh beri, tapi saya terus beri awak nombor bercampur ditambah dengan nombor bercampur. Okey, konsep dia masih sama. Yang pertama sekali kita kena perhatikan penyebut. Okey, sama atau tidak penyebut dia? 6 dengan 3. Okey, penyebutnya tidak sama. Penyebut tidak sama. Okey, bila penyebut tidak sama, kita perlu menyamakan penyebut terlebih dahulu. Okey, ingat balik apa yang saya dah bagi tahu masa contoh yang kedua tadi. Nak buat apa? Kita tengok nombor yang lebih kecil. Antara 3 dan 6, yang mana yang lebih kecil? Mestilah 3. Okey, jadi apa nak dengan 3? 3 nak jadi 6. Dalam sifir 3, 3 darab berapa dapat 6? 3 darab dengan 2. Okey, bawah darab 2, atas pun darab 2.
Jadi soalan dia akan jadi 1/6 tambah 2/4/6. Penyebutnya dah sama. Okey, sekarang kita nak tambah. Nombor besar, nombor bulat akan ditambah dengan nombor bulat. Okey, untuk kes soalan ni, 1 akan ditambah dengan 2. Jadi 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1/6 akan ditambah dengan 4/6. Jadi situ jawapan dia 5/6. Jawapan akhir dia ialah 3, 5/6. Okey, seterusnya sama juga macam contoh-contoh tadi. Saya akan berikan 2 soalan untuk awak cuba. 1/9 tambah 1/3. Penyebutnya tak sama. Apa kita nak buat dulu? Okey, kemudian soalan yang kedua. 2/1/5 tambah 1/4/5. Penyebutnya sama. Adakah awak boleh terus tambah? Okey, bila dah tambah, apa jawapan yang awak dapat? Okey, faham? Saya dah sediakan 4 contoh tadi serta ada 8 soalan untuk awak cuba buat. Okey, pertama sekali awak memang kena fahamkan apa yang kita pelajari hari ni. Kalau sekali dengar, awak tak faham, cuba lagi. Cuba dengar lagi sekali. Okey, dan cuba jawab soalan-soalan contoh yang saya berikan. Akhir sekali, sentiasa mengulang kaji agar tidak mudah lupa dengan topik-topik yang telah lepas. Okey, bagi murid tahun 5 dan tahun 6 terutamanya, pecahan ni awak dah belajar lama daripada tahun 2, tahun 3. Kita ulang benda yang sama sebenarnya. Jadi sekiranya awak memang buat ulang kaji, awak tak akan lupa. Okey, pecahan ni tajuk yang penting. Okey, ini dia jawapan kepada soalan kita cuba tadi. Okey, nanti awak semak, awak lengkapkan awak punya pengiraan dan boleh semak. Okey, boleh semak. Ini kita cuba yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, sekiranya dah selesai, awak dapat jawab semua soalan kita cuba tadi dengan betul. InsyaAllah awak sudah mula memahami operasi tambah melibatkan pecahan. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.